Assalamualaikum, selamat sejahtera. Jumpa lagi dalam Cikgu Aisyah Channel. Bab 9, ini adalah poligon asas dan ini adalah tajuk tingkatan 1 dan dia adalah part 1 bagi tajuk poligon asas. Jadi, poligon asas ni kamu akan jumpa tingkatan 1, tingkatan 2. Jumpa tajuk poligon ni. Jadi, sebelum kita pergi yang tajuk tingkatan 2 tu, mari kita fahami dulu apakah itu poligon. Poligon adalah satu bentuk tertutup pada satah bersegi. Maksudnya apa saja bentuk yang ada sudut. Nah, sudut ni maksudnya sudut. Dari sisi ada shape bersegi-segi. Itu kita namakan dia sebagai poligon. Dan poligon ini ada banyak nama. Okay? Ada segitiga, segi empat, pentagon, heksagon, heptagon, oktagon, nonagon, yang gon tu. Pelajar semua dah belajar waktu UPSR dulu. Jadi, minta buka balik nota UPSR yang gon tu. Tengok berapa sisi heksagon, heptagon, pentagon, berapa sisi, berapa bucu. Ya, minta hafal. Ya, itu. Dan selalunya dalam poligon ni, bilangan bucu dengan bilangan sisi adalah sama. Misalnya kata saya bagi kat sini, poligon dalam bentuk segi 4. Dan kamu lihat bucunya ada 4. Maka sisinya pun ada 4. Okey, perpenjuru tu pula apa? Perpenjuru ialah garis yang menghubungkan antara satu bucu dengan bucu yang bertentangan. So, itu adalah perpenjuru. Jom kita lihat tentang segitiga dulu. Segitiga dikelaskan mengikut sifat atau panjangnya. So, dalam gambar ni saya ada 3 jenis segitiga. Kita ada segitiga yang sama sisi. Yang mana setiap ni kita ada tanda macam ni. Maksudnya dia sama sisi dia. Maksudnya sama panjang. Kalau kat sini 1, contohnya kat sini. Saya tulis kat sini contohnya 3 cm. Kalau ada tanda macam ni, maksudnya sini 3 cm, sini 3 cm, sini 3 cm. Dia sebab dia sama sisi. Ini adalah segitiga yang kamu nampak dia tak sama panjang setiap sisi. Kita panggil dia sama kaki. Kenapa? Kaki dia sama panjang. Jadi kalau kat sini 3 cm, kat sini pun 3 cm. Sini bukan 3 cm. Ya? Bukan 3 cm. Yang ni pula tidak sama sisi. Maksudnya sudut ni, sudut pula panjang dia ni tak sama dengan panjang ni. Tak sama dengan panjang ni. Kamu akan nampak ini ada 1 garis. Ni ada 2 garis. Ni 3 garis. Maksudnya dia punya panjang sisi tu masing-masing berlainan. Maka kita kenal dia sebagai tidak sama sisi. Jom kita lihat segitiga yang dikelaskan mengikut jenis sudut pula. Ini sifat sisi. Yang ini adalah sudut. Segitiga dikelaskan mengikut sifat sudut pedalaman. Jika kamu jumpa tanda sudut dekat dalamnya agak runcing kecil, ini kita panggil sudut tirus. Kamu dah belajar ni UPSR. Sudut tirus maksudnya nilai dia adalah kurang daripada 90 darjah. Kecil je. Yang ni adalah sudut cakah. Dia adalah lebih 90 darjah. Lebih 90 darjah. Yang ni sudut tegak. Segitiga sudut tegak. Dia adalah 90 darjah. Okay, 90 darjah. So, kalau segitiga tegak ni, kamu akan selalu nampak dia ada kotak kecil. Kotak kecil tu maksudnya adalah 90 darjah. Kadang-kadang gambar tu dia tak nyata kan pun. Dia terlalu kecil je macam ni gambar dia. So yang ni maksudnya dia adalah 90 darjah. Maka kita tahu segitiga bersudut tegak. Jadi hasil tambah sudut pedalaman bagi satu segitiga, tak kisahlah shape ataupun bentuk macam mana pun. Maksudnya kat sini ada sudut pedalaman kan. Sudut dia kat dalam segitiga ni ada 3. Okay. Jadi hasil tambahnya adalah 180. Maksudnya A tambah B tambah C mesti kena jadi 180. Jom kita tengok contoh soalan. Dia bagi satu segitiga. Apakah nilai P? P yang mana yang kat sini?
Ya. Jadi, kita tulis jalan kerjanya. Disebabkan hasil tambah pedalaman ni, sudut pedalaman adalah 180, maka kamu tambah je lah. 75 darjah tambah 65 darjah tambah P. Kita tak tahu berapa P tu. Sama dengan 180 darjah. Ya. So, kita punya persamaan akan terbentuk macam ni. Jadi, kita selesaikan 75 tambah 65. 75 ni. 65 ni. Ya. 75 tambah 65. Kita dapat 140. Nampak ni? Ni. 140 So, kita tulis 140 darjah tambah P. Sama dengan 180 darjah. Darjah ni, lambang darjah ni, kamu jangan terlepas jangan tertinggal. Mesti kena tulis lambang darjah tu. P sama juga dengan 140 ni, pergi pindah sebelah. Jadi, 180 darjah. Sini, operasi positif, pindah sebelah, negatif. 140 darjah. Sama juga dengan 40 darjah. 180 tolak 140, 40 darjah. Jadi, P kamu sama juga dengan 40 darjah. 40 darjah tu yang mana? Yang ni. Ya? Yang ni, yang ni. Jom kita cuba lagi buat latihan seterusnya. Okey, kita ada satu segitiga yang mana dia sama kaki sebab kat sini dia tunjuk 2 line, kat sini ada 2 line. Kaki dia sama. Okey, triknya apabila kamu nampak satu segitiga, dia kata kaki dia sama panjang, maka sudut dekat sini dengan sudut kat sini sama besar. Yang bezanya sudut dekat sini je. Ni je lain. Kat sini, ni A dengan B ni, dia sama. Bila dia punya sudut tu. Okey. Jadi, apakah nilai R dan S? R kat sini, S kat sini. Okey, kita tengok. 58 darjah. Ni saya ambil sini 58 darjah. Tambah R tambah S sama juga dengan 180 darjah. Okey, kita pindahkan 58 ini ke sebelah. R tambah S sama juga dengan 180 darjah tolak 58 darjah. Kita dapat berapa Tolak 58. 122 darjah. Tapi 122 darjah ni adalah R tambah S. Maksudnya R dan S ni 122 darjah. Tetapi kita tahu R dan S ni adalah sama saiznya. Apabila sama saiznya, kita boleh bahagikan 122 darjah ini kepada 2. Okey, kita bahagikan kerana R dan S ni kan sama saiz. Kita bahagi je lah 2. So, kita nak tahu R berapa, S tu berapa. Okey, daripada tadi ni kan, kita bahagi 2. Dapat 61 darjah. Maksudnya R kamu sama dengan 61 darjah. S kamu pun sama juga 61 darjah. Shape dia sama dekat sini. Shape dia pula. Sudut dia sama. R sama dengan 61. S pun sama dengan 61 darjah. Jom kita lihat satu lagi contoh soalan. Ada satu segitiga. Lepas tu kan satu segitiga ni kan, terkeluar pula satu garis kat sini. Dan dia kan suruh cari apakah nilai X. X ni berada dekat luar segitiga. Bukan kat dalam. Dekat luar segitiga. Jadi macam mana? Ada 2 kaedah. Kaedah pertama dulu lah. Kita try buat yang ni dulu. Kita cari dulu kawasan ni. Sudut ni berapa. Berapa sudut ni? Kita faham kalau sudut pedalaman segi 3 adalah 103 darjah. Tambah 47 darjah. Tambah yang ni kita tak tahu. Kita buatlah. Kita buatlah A lah. Kita buat A Buat tanda A. A sama juga dengan 180 darjah. Jom kita tengok. 103 tambah 47 kita dapat berapa? 103 tambah 47.
kita dapat 150. 150 darjah. Kita tambahkan dengan A tadi. Sama juga dengan 180 darjah. So, A sama juga dengan 180 darjah. Kita pindahkan 150 ke sebelah. So, kita dapat 150 ni kita pindah ke sebelah. 150 ni ialah hasil tambah 2 ni lah kan. Kita dapat 150. Jadi, kita pindah sebelah. Jadi, operasi tolak. 180 tolak 150. 80 tolak 50. Kita dapat 30 darjah. Jadi dekat sini adalah 30 darjah. Masalahnya soalan tak minta A Dia tak minta dalam ni. Dia minta yang kat sini. Difahamkan satu garis lurus yang kita belajar. Tajuk garis dan sudut bab 8 adalah 180 darjah. Okay. Yang ni pergi tengok balik bab 8 kalau tertinggal. Saya dah post tajuk ni. Kalau satu garis lurus, sudutnya adalah 180 darjah. Maka dekat sini, kita nak cari nilai X. Maka, di area ini, 180 darjah, kita tolak dengan 30. Sebab kita nak X ni. Sebab total, sudut ini adalah 180. Kita tolak 30, jadi kita akan dapat X. Kamu kat sini. 180 tolak 30, 150 darjah. Maka X kamu adalah 150 darjah. Ataupun kaedah yang kedua, kamu hanya tambah je dua-dua sudut di sini. 150 darjah bersamaan dengan nilai X di luar. Sebab tu 4 yang saya bulat ni kan. Ni kan adalah hasil tambah 47 dengan 103 dekat sini. Sama juga dengan sudut DX. Sama ada kamu tambah dan kamu terus tahu jawapan kamu adalah 150. Ataupun kamu guna kaedah ini yang mana jalan kerjanya lebih teratur. 103 darjah tambah 47 darjah tambah A ni kan. Dapatlah 30 darjah. Dan 30 darjah ni 180. Kita tolak 30 darjah untuk dapatkan nilai X. Kita dapat nilai 150. Dia maknanya jalan kerja tu nampak lebih proper lah. Tapi kalau kertas bahagian A yang ABC tu boleh terus tulis. X ni adalah hasil tambah 2 ni. Tak perlu tunjuk jalan kerja. Tapi kalau perlukan tunjuk jalan kerja, maka inilah kaedah yang terbaik. Okey, itu saja dalam tajuk poligon asas part 1. Saya sentuh banyak tentang segitiga. Nanti kalau masuk part 2, saya akan sentuh banyak tentang segi 4. Jangan lupa follow cikgu lagi untuk part 2 poligon asas di kertas 1. Dan like, share, subscribe video cikgu. Dan komen juga video cikgu. Kalau ada sempat, ada soalan yang tanya sempat, saya jawab. Dan terima kasih kepada pelajar yang telah subscribe dan siapa-siapa saja yang telah subscribe video ni. Semoga ilmu yang cikgu beri ni boleh memberi manfaat kepada semua. Dan jangan lupa follow cikgu untuk video seterusnya. Cakap pun dah tak betul ni. Kita jumpa lagi. Bye-bye.